kelahiran baginda Rasulullah SAW, ataupun disebut sebagai Maulid. Maulid, tema utama sepatutnya Maulid ini ialah mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Itulah tema kita, itulah yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa generasi kita. Bukan hanya sekadar menyambut segala lahiriah, tetapi menyambutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda SAW. Itulah hakikat kepada sayangnya kita kepada baginda SAW. Rasulullah SAW telah diutuskan oleh Allah Taala ke dunia ini untuk rahmat sekalian alam. Sesiapa yang mengingkari perintah baginda, maka mereka akan menempah satu hidup yang susah di akhirat nanti. Dalam surah An-Nur ayat 63 Allah Taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya waliyahdharil ladzina yukhalifuna an, orang yang mengingkari perintah Allah ini nanti masa mengingkari perintah Rasulullah SAW ini, bila-bila masa saja boleh ditimpa dengan bala bencana ataupun azab siksa apabila masa. Saya bawa topik hari ini kerana gawat apabila meminggirkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat Quran Allah Taala menyebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Wa man a'rada 'an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, Allah Taala kata, fa innalahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya suatu kehidupan yang sempit, yang gawat, yang kocak-kacir. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat nanti a'ma, dalam hal keadaan mereka buta. Qal, lalu mereka komplain, Rabb, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau menghimpunkan aku daripada mahsyar ini, membangkitkan aku daripada mahsyar ini hal keadaan aku buta. Wa qad kuntu basira, padahal masa dunia dulu aku ni seorang celik, boleh nampak. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, berkata Allah, demikianlah datang kepada engkau ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Fanasitaha, engkau telah melupakannya. Wa kadzalikal yauma tusa, begitulah balasannya hari ini engkau dilupakan. Orang tak peduli kan kau buta, kau apa, jalanlah sendiri, tak peduli. Allah tak peduli kat dia. Kenapa? Kerana ada akhirat dulu telah meminggirkan peringatan Allah. Apa peringatan Allah? Rasul, kedatangan Rasul itulah peringatan Allah yang utama. Kerana Rasulullah SAW itu datang basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kerana Rasul itu basyiran, memberi khabar gembira bagi mereka yang beramal saleh, nadhiran, warning dan amaran bagi mereka yang melakukan kejahatan. Itu
Dan kalau kita baca At-Tabari, zikri ini ataupun peringatan Allah ini adalah Quran, Islam, hukum-hukum Islam, hukum-hukum Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasul. Itulah yang disebutkan sebagai zikri atau peringatan daripada Allah SWT. Tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, dia kata kalau kita tinggal, kalau kita pinggirkan peringatan Allah ini, kita akan menempuh suatu kehidupan yang gawat, satu kehidupan yang kocak-kacir. Tengoklah dalam masyarakat kita hari ini, pandanglah di sekeliling kita hari ini. Apakah kita telah mengambil sistem Islam ini sebagai sistem yang kita anuti dalam segala hidup kita supaya kita tidak menjadi gawat? Sejauh mana kita telah menjadikan prinsip-prinsip Islam ini suatu panduan, suatu paksi di dalam kerja buat kita dalam sistem kita? Apakah kita telah menjadikan sistem Islam ini sebagai satu sistem yang diagung-agungkan dalam masyarakat kita, dihormati dalam masyarakat kita, ditaati masyarakat, diutamakan masyarakat kita, ataupun sistem-sistem lain yang telah kita agungkan? Dalam prinsip sosial, apakah kita telah menjadikan Islam sebagai satu paksi di mana semua aktiviti-aktiviti itu berteraskan kepada prinsip Islam? Dalam ekonomi, apakah kita menjadikannya begitu? Dalam sistem pendidikan, apakah kita menjadikan prinsip-prinsip Islam itu sebagai suatu prinsip yang dihormati, yang diamalkan? Kalau kita tidak melakukannya, maka tunggulah, ya Allah Ta'ala kata ini, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang kucak-kacir dan gawat. Dan bala bila datang, dia tidak hanya mengena kepada orang-orang yang engkar di kalangan kita sahaja, tapi bahkan dia melata. Al-ni'matu idza nazalat khassat wal bala'u 'ammat. Bala ini bila turun, bila diturun, nikmat itu bila diturun kepada orang tertentu saja, tapi bala ni bila datang semua kena. Amat bersifat umum. Dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu akan satu fitnah yang tidak akan hanya menimpa orang-orang yang zalim di kalangan mereka sahaja. Inilah kita boleh lihat, oleh kerana kita tidak mengambil zikri atau peringatan Allah ini sebagai satu prinsip hidup kita, kita tengok dalam keluarga kita saja mungkin, ataupun dalam keluarga orang Islam hari ini, yang disebutkan manzil kabir ailah saghirah, rumah besar cantik sergam, tapi nilai kekeluargaan sudah runtuh. Nilai kekeluargaan, ikatan kekeluargaan itu sudah runtuh, tak ada. Rumah saja besar macam istana, 7-8 bilik, semua duduk 2 orang. Rumah besar, keluarga kecil, sifat kepedulian dalam keluarga itu sudah tak ada. Kita tengoklah hari ini, rumah orang tua-tua. Kalau tanya, saya dulu pernah involve dengan masa di Keramat dulu, saya ada macam satuan NGO itu, tolong orang ni. Bila kita tanya mereka, pakcik, makcik ni datang mana, mereka tak kata mereka ni orang miskin. Bahkan dia ada harta-harta dia, cuma dia tak ada orang peduli dekat dia. Tak ada orang peduli dekat dia. Duduk rumah pun tak boleh tinggal saudara. Dia tak larat.
Jadi anak-anaknya pergi tinggal di Norfolk. Kalau kita tanya dia anak berapa, orang zaman-zaman dulu anak tak kurang pada 5-6. Orang sekarang ni yang kecil-kecil, zaman dulu 10. Itulah mereka pun punya anak yang ramai. Ada yang tak ada anak, tapi yang harta bukan kadang-kadang tak ada, tapi tak boleh nak tinggal seorang. Apa? Kerana seolah-olah ataupun memang berlaku keluarga telah tidak mempedulikan mereka. Yang terbaru, siapa baca dalam, saya pun orang ada hantar, pergi tinggal bapa dia dekat pasar dengan satu tilam. Duduk orang tengok lalu, okey, bagi sedekah. Rupanya dia telah ditinggal duduk atas tilam yang penuh dengan najis. Dah dia tak ada gimana, tak peduli. Lepas tu yalah, kesianlah, call orang sana pun tak peduli, call. Itulah sifat kepedulian itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya perkara-perkara gadget-gadget yang baru ni, langsunglah sikap peduli itu. Sama keluarga pun kadang-kadang kita pun tak cakap mana pun. Kalau zaman dulu kita kata pergi raya rumah orang pun asyik tengok TV je, tak bercakap apa pun. Zaman dulu kan ada TV, ada handphone. Sekarang ni masing-masing penuh dalam rumah, masing-masing dengan handphone masing-masing je. Kedai makan, pergi kedai makan. Saya kadang-kadang dia pergi kedai makan, isteri dah cakap jangan bawa handphone. Tapi saya kata tak bawa handphone, nanti apa-apa berlaku kan, orang call susah juga, nak juga bawa. Kadang-kadang bila dah terbawa tu, tertengoklah dengan main telefon kan. Ada satu kali tu saya pergi makan kat mana, dekat Bangi kan. Saya di meja, dia anak-anak saya, cucu saya, dia menyambut hari jadi kan, gitulah. Lepas tu ada meja sebelah tu dengan suami isteri, tengah umur lah, bukanlah umur 50-an gitulah. Tengah makan, kami tengah makan, isteri nak keluar, dia cakap kat meja kami, cakap kat pakcik tu saya pergi bilik air. Pasal pakcik tu main handphone, tak tengok kat isteri dia ni pun, tak cakap pun, dia tengok handphone dia. Jadi dia sampai dia pesan kat meja kami tu, dia kata cakap kat pakcik tu saya pergi bilik air. Memang betul, pakcik ni dia tengok, agaknya dia terpandang isteri dia tak ada, dia tak sedar isteri dia tak ada. Mana? Lepas tu kebetulan dia tengah-tengah cari, kita orang bertanya, pasal apa pakcik? Oh, dia kata isteri saya tak ada pergi mana. Dia pergi bilik air, barulah lagi. Maknanya kan, pergi makan berdua dah tu kira dating habis dah tu. Itu pun tak sedar, tak duk main telefon. Masya Allah. Dan ada cerita, maknanya sekarang ni macam handphone ni, dia boleh. Ada seorang perempuan tu, dia bermesej-mesej asalnya dengan orang seberang Indonesia. Akhir sekali belah sana tu buat dia jadi gila nak ke dia. Tinggal suami, sampai mana handphone ni, tele apa ada, maknanya secara remote pun orang boleh buat, secara remote pun. Tak nantilah kita pergi jumpa dia, berbomo dengan dia apa semua, remote pun boleh buat. Masya Allah, begitu hebat, begitu hebat. Oleh sebab itu maknanya kita kena beringat sangatlah. Sebab itu dalam Islam, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, Tuhan kau telah mewajibkan untuk menyembah Allah. Wa bil walidaini ihsan. Prinsip kedua sembah Allah ialah ke institusi keluarga, menghormati ayah ibu
sebagai suatu institusi yang dilindungi Allah Subhanahu. Kathirun minas syahadah wa aqalla mantiqiyah. Banyak degree, tapi kadang-kadang kurang logik, akal dan common sense. Degree banyak. Banyak ilmu, banyak macam-macam. Degree sana double major. Kalau orang mengaji kat universiti ni tahulah macam-macam ilmu ada. Tapi common sense-nya kurang, perasaannya kurang, emosinya kurang, empatinya kurang, simpati kepada orangnya kurang. Degree aja banyak. Bahkan kurang adab pun. Tak ada adab pun, tak ingat pun adab-adab, telah meninggalkan adab-adab Melayu ke adab Islam ke, dah tak ada dah. Kalau kita tengok dalam medsos hari ni ataupun dalam grup-grup ni, macam-macam. Orang berilmu semua tu cakap-cakap macam tu semua. Semua tu orang berilmu. Oleh sebab itu dalam Sayyidina Ali kata, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Bukanlah yatim itu, orang yang kata panggil yatim itu ialah kerana mati bapaknya. Innal yatim, sesungguhnya yatim itu di sisi definisi yang sebenarnya ialah yatimul ilmi, kurang yatim dari segi ilmu dan adab. Oleh sebab itu ulama dulu, kalau kita tengok, mereka belajar adab dulu sebelum daripada belajar ilmu. Ibn Mubarak menyebutkan, hampir-hampirlah 2/3 daripada ilmu itu ialah adab. Hampir-hampirlah 2/3 daripada ilmu itu adab. Ketika orang zaman dulu kan datang ngaji Quran pun, ni anak saya ni tuan guru, ini anak saya ni ustaz, ini rotannya, pukullah dia kalau dia melakukan perkara-perkara tidak. Dia tak kisah nak ngaji Quran tu, dia nak ngaji lah, tapi adab tu. Oleh sebab itu kita nampak hari ini, di kalangan orang-orang yang berilmu pun menggunakan perkataan kesat-kesat, atas pentas lah, budak-budak kuliah, macam-macam. Kerana apa? Bagi saya kerana ini, ilmu tinggi tapi common sense dan adab kurang. Naam. Masyi fil qamar jar ghairu ma'ruf. Saya skip saja dua tiga. Masyi fil qamar, jejak kaki ke bulan, wal jar ghairu ma'ruf, tetapi jiran tidak dikenali. Ini kerana meminggirkan Islam. Macam-macam boleh pergi, macam-macam benua pergi, benua pergi, macam-macam benua pergi, tapi jiran sebelah pun tak kenal. Kerana apa? Kerana kita tidak memperhatikan Islam. Jadi itu seolah-olah kita telah kompromi ataupun telah berkompromi dengan prinsip-prinsip Islam. Semalam saya dapat satu mesej grup profesor, kawan saya lah. Alhamdulillah, saya telah complete impian saya untuk melihat 7 wonder of the world. 7 wonder of the world. 7 perkara ajaib dalam dunia lah. Great Wall of China, Pisa, piramid, semua 7. Alhamdulillah. Lepas tu dia tulis kat bawah tu, anda sudah berapa? Tanya, anda sudah dapat berapa? Ada yang dapat 2 daripada 7, ada dapat 5 daripada 7, ada dapat saya 7. Itulah maknanya dah seluruh dunia dah pergi.
Seven wonders of the world tu dia dah pergi belaka dah. Cuba tanya jiran, ada tak? Kenal tak? Kan? Jadi saya skip saja beberapa perkara. Yang keenam, kathir mal ziyadatul fuqara wal masakin. Ini kerana kita telah mengabaikan prinsip-prinsip zikri tadi, peringatan Allah ni, kathirul mal, harta bertambah, kekayaan negara bertambah, kemewahan bertambah, tapi at the same time ataupun pada masa yang sama, ziyadatul fuqara wal masakin, tetapi orang miskin dan orang fakir bertambah ramai dalam masyarakat. Bertambah ramai. Per kapita tingkat tinggi, makin tinggi. Per kapita, mana pendapatan seseorang dalam negara itu secara purata tinggi, tetapi makin ramai pula orang miskin. Oleh sebab itu dalam prinsip Islam disebutkan dalam surah Al-Hashr, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kai la yakun, pembahagian al-fai' di situ disebut tentang rampasan perang al-fai'. Ayat itu berkaitan al-fai'. Tapi zakat juga. Kai la yakuna dulatan, supaya tidak harta benda ini tidak hanya berlegar di kalangan bainal aghniya minkum, di kalangan orang kaya di kalangan kamu saja. Ini prinsip Islam. Sebab itu ihtikar itu begitu diharamkan sekali. Ihtikar itu maknanya monopoli. Monopoli benda tu niaga dia sajalah. Monopoli. Kalau dapat satu perkara tu dia sajalah, orang lain tak ada. Dia monopoli, dia simpan. Ihtikar itu diharamkan. Ada satu hadis yang saya baca semalam daripada Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW, man ihtakara ta'aman, cerita pasal monopoli barang makan. Man ihtakara ta'aman 40 lailatan faqad bari min Allah Ta'ala wa bar Allah Ta'ala minhu. Sesiapa yang menyimpan, memonopoli makanan selama 40 hari, maknanya kita kalau beli beras simpan lebih pada 40 hari, simpan dalam rumah kita, tujuan untuk memonopoli. 40 lailatan, 40 malam, faqad bara'a minallahi ta'ala, sesungguhnya dia telah berlepas diri daripada Allah dan Allah Ta'ala telah berlepas diri daripadanya. Ayyuma ahlu arsi asbaha fihim mru'un ja'i'un faqad bari'at minhum zimmatillah. Kalau ada ahli ars, satu kampung, ars ni mana nama kampung, menjadi orang-orang yang lapar, maka Allah Ta'ala, maka terlepaslah ia daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah, Rasulullah SAW melarang. Bari'a min dhimmatillah, berat orang yang dilepaskan daripada pelihara Allah ini. Ya. Apabila seorang melakukan ihtikar ini, maka orang lain tak dapat makan. Harga akan naik, macam-macam lah ihtikar. Hari ini pun mungkin berlaku dalam keadaan begini. Orang ni bila panic buying lah, macam-macam lah, semua itu semuanya ditegah dalam Islam. Oleh sebab itu, kalau kita saya sempat sebelum datang sini tadi meneliti satu ayat yang
yang dalam surat An-Najm. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Saya tengok ayat ini, saya buka An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tamanna wa anna alayhi an-nashata al-ula wa annahu huwa aghna wa aqna. Dalam ayat ini menceritakan benda tu ada sentiasa ada lawan dia. Adhaka wa abka, ketawa menangis. Amata wa ahya, mati hidup. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Dan Allah Ta'ala menjadikan pasangan lelaki dan perempuan. Dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan ia adalah aghna, kaya, wa aqna. Kaya Allah Ta'ala tak kata lawannya miskin. Kaya Allah tak kata lawannya fakir. Laki perempuan, disebut sini suka duka, mati hidup, laki perempuan, langit bumi. Tapi bila tang kaya, Allah Ta'ala tak sebut miskin sebagai lawannya, tapi Allah Ta'ala sebut aghna wa aqna, kaya dan berkecukupan. Orang kaya bukanlah orang miskin. Sepatutnya orang miskin ni berkecukupan, cukup. Kerana dalam dunia ini sebenarnya Allah Ta'ala telah menciptakan satu sistem di mana makanan dan keperluan asasnya memang cukup. Cuma cara distribution dan itu saja yang berlaku. Dalam satu kajian, dalam satu hadis ini marfu', diceritakan bahawa setiap tahun hujan Allah Ta'ala turun di bumi ini sama saja. Apa maksud? Maknanya hujan yang Allah Ta'ala turun ke atas bumi Allah ini jumlahnya setiap tahun sama. Cuma kadang-kadang hujan sini, tak hujan sini, banjir sana, kemarau sini, tapi campur semua air yang turun pada langit itu sama setiap tahun. Itulah yang juga dibuktikan oleh sains. Dan turun hujan ini ialah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita belajar malaikat yang menurunkan hujan, rezeki, Mikail. Cuma kita saja yang ada yang tamak, ada yang haroba. Oleh sebab itu orang kata ada satu yang saya petik daripada seorang alim, dia kata apa? Dia kata, dunia ini sebenarnya cukup untuk keperluan semua orang. Makanan, minuman, air, cukup untuk semua orang. Tetapi memanglah tidak cukup, tidak akan menjadi cukup untuk setiap orang yang greedy ataupun orang yang tamak. Kalau tamak, di kalangan ada anggota masyarakat yang tamak, yang haloba, yang nak seorang ihtikar, tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Oleh sebab itu masa pemerintahan Umar Al-Aziz, Umar Al-Aziz ni 2 tahun je dia perintah. Dia menjadi khalifah 2 tahun saja. Zaman dia sahaja zakatnya tak, bila orang nak beri zakatnya tak ada penerima zakat.
yang layak menerima zakat, kerana semua orang sudah melepasi tahap kemiskinan itu. Fakir, tahap fakir dan miskin. Apa beza fakir dan miskin? Ya, dari istilah agama. Fakir ini laisa indahu syai'. Miskin ini indahu syai' wala yakfi. Orang fakir ni tak ada apa benda, tak ada pendapatan, tak ada. Nak 10 ringgit sehari, 2-3 ringgit pun tak boleh dapat, tak ada. Itu fakir. Miskin indahu syai' wala yakfi. Orang miskin dia adalah sedikit tapi tidak mencukupi keperluan dia. Itu dipanggil miskin. Itulah beza di antara fakir dan miskin. Zaman Sayyidina Umar, zaman Umar Al-Aziz, tak ada nak bagi zakat kerana semua dah lepas. Sehingga ditanyakan, ada tak di kalangan kita ni orang yang nak kahwin tapi tak ada duit? Cari orang kampung, Tok Mulu pun cari, semua cari. Oh, ada lagi, oh bagi duit. Ada di kalangan kita ni keluarga yang tak ada rumah, dia cari dalam semua kampung, ada tak? Ada, dia bagi. Begitulah, sehingga satu hari seorang suri rumah komplain kepada khalifah, wahai khalifah, burung-burung ni nampaknya berterbangan dan mengganggu kehidupan kita, mengganggu kehidupan saya. Habis sidai-sidai saya diberaknya kerana dia sedang mencari makan, datang ke rumah mencari makan. Lalu diperintahkan untuk dibuat roti-roti yang banyak, ditaruh di atas gunung-gunung supaya burung juga dapat makan makanan seenak. Begitulah Allah Ta'ala telah mengangkat kemiskinan daripada umat ini. Yang ke-8, alaqah mutahaddidah, alaqah mutaaddidah la hubb al-haqiqi. Perhubungan yang pelbagai tetapi tidak ada cinta sejati. Ini ya. Kathirun min al-asdiqa al-elektronikiyah la yujad sadiq haqiqi litasyakur. Banyak kawan maya tetapi tiada kawan sejati untuk melepak. Tahulah, dia kata kawan ramai tapi dalam elektronik je lah. Jumpa dalam Facebook, dalam apa semua, tapi nak berborak begini tak ada kawan, tak ada siapa. Kita alhamdulillah lah ada orang kena nak pergi boleh pergi kedai mamak lagi apa lah, kawan-kawan apa semua kan. Setengah orang tak ada pun, tak ada. Berlaku kisah pemuda di Amerika tak boleh tidur malam kerana di pulau oleh keluarga, tak dia tidur malam dari keluarga kawan-kawan entah apa dah, tak suka, tak boleh, sampai tak ada kawan, tak ada teman. Satu kali itu dia lalu depan masjid, dia tak boleh tidur malam, dia lalu masjid, dia tengok orang masjid ni ada mengajar, dia tengok orang semua tidur semua dalam masjid. Tidur. Oi, dia kata baguslah majlis ni, boleh lena, dia kata. Dia pun join sama, terlenalah dia bersama dengan orang-orang yang lena. Begitulah, begitu sunyinya dia. Saya ingat ini pukul 7 dah, saya ingat saya tidak berlanjut, tidak lebih kurang apa yang saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kalau kita memingkirkan pernyataan Allah ini, bala akan datang kita pada beda-beda masa. Dan sekarang ini pun kita dapat lihat bahawa kalau kita tidak menjadikan
sistem Islam ini satu sistem kehidupan kita yang ampuh, maka berbagai-bagai penyakit yang datang kepada manusia, kepada kita yang orang baik-baik ini pun akan terkena, akan terjangkit juga. Kita tengok hari ini lah, kita tengok hari ini lah, angkara dunia belah sana kita pun dapat merasai, angkara orang sana kita pun sama-sama. Oleh sebab itu Islam ini hidupnya seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Kita ni mengambil tempat dalam kapal masing-masing. Kalau kita tak larang orang tebuk bawah tu kerana nak air, dia malas nak naik atas, ini akan boleh jadi macam inilah. Boleh jadilah kegawatan-kegawatan yang tidak disangka akan menimpa kita. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. قال الشيطان رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hmm.